Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam agama kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi kami dan rasul kami. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, seluruh ahli jawatankuasa surau, para imam Bilal, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat hadir ke rumah Allah menunaikan salat subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita dapat kekal berada di rumah Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan istiqamah dan bersungguhnya kita hadir ke majlis ilmu, bersungguh kita hadir ke kuliah-kuliah agama, bersungguh kita hadir ke kelas pengajian-pengajian agama, menjadikan kita termasuk dalam golongan manusia yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selama dah hari sini, bila tahun ngelah dulu? Bulan 3 rasanya, tak silap saya lah. Ni bulan 5, 1 hari bulan 5. Ni kuliah subuh Ramadan yang ke berapa be? Ya. Ingat yang pertama ni, baru nak diri ceramah. Yang kedua, yang pertama baru ni siapa? Ustaz Izzak. Ini yang ketiga. Yang ketiga jangan tidur kuliah subuh. Kuliah maghrib jarang orang tidur, kuliah subuh orang tidur. Siapa tidur saya jekohkan je ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya hari ni, biasa kuliah orang nak beri tajuk ke saya. Saya kuliah atas saya lah. Hari ni orang beri tajuk. Tajuk hari ni tajuk Perang Badar. Saya ingat mari kuliah saat ni nak pakai topi perang, simbolik. Nak cerita pasal perang kan. Kayak gini kena berlakon lagi. Saya cerita Nabi buat gini, Nabi tikang kat ni kena berlakon seorang-seorang je. Tujuan yang benda tak ambil tidur. Bak nampak mula-mula ni tidur dah Dedah 2 3 orang tidur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya masuk kepada cerita tentang Perang Badar, insya-Allah hari ini saya akan cerita Perang Badar daripada permulaan kisah dia macam mana dan macam mana Nabi bertempur, malaikat tolong. Saya akan cerita insya-Allah pada hari ini. Kalau harap-harap dah habis lah. Biasa kuliah saya ni dia banyak gantung, dah habis. Dia dah cerita separuh dah habis. Sambung akan datang. Jadi hari ni harap-harap habislah cerita dia, dah panjang mana. Jadi sebelum saya masuk Perang Badar, saya nak cakap sikit sahaja tentang Ramadan, 5 minit sehingga 10 minit sahaja. Sebab kalau kuliah subuh ni, kita tak gaduh nak pergi mana. Lepas ni tak ada kerja, hari ni cuti. Kecuali orang ada kerja tu tak apalah, sembahyang syak pun tak ada dah. Sebab hari ni kita kuliah subuh. Jadi mungkin boleh lama sikit tak? Boleh tak cangguk kali? Apa boleh tak? Tengok tak apa nak hanggu. Macam nak pergi masak kat gini. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni kita sudah dapat bulan Ramadan. Di mana-mana pun saya akan pesan benda ni. Hari ni kita 19 Ramadan, betul 19 Ramadan hari ni. Apabila kita dapat bulan Ramadan, tuan-tuan, letak dalam hati kita, ni pesanan saya kepada semua masjid tempat saya mengajar, masjid dan surau.
Letak dalam hati kita, pegang kuat-kuat dalam hati bahawa aku ini hamba Allah. Aku bukan hamba Ramadan. Sebab ramai dalam kalangan kita ni, dia beribadah kerana Ramadan. Bulan Ramadan pakat datang masjid dan surau, habis Ramadan pakat dok mari. Bulan Ramadan baca Al-Quran, habis Ramadan dok baca Al-Quran. Bulan Ramadan pakat tutup aurat, habis Ramadan dok tutup aurat. Bulan Ramadan buat amal ibadah, habis Ramadan pakat dok buat amal ibadah. Maka orang ni dia bukan beramal kerana Allah. Dia ni bukan hamba Allah, tapi dia ni hamba Ramadan. Siapa yang hamba Allah, walaupun habis Ramadan, dia akan kekal datang ke masjid, dia akan kekal membaca Al-Quran, dia akan kekal tutup aurat, dia akan kekal buat amal ibadah. Ni hamba Allah. Kalau orang hamba Ramadan, dia buat kerana adat semata-mata. Bulan Ramadan orang pergi sejik atak ah. Bulan Ramadan orang baca Quran, malu kan aku dak baca Quran atak ah. Bulan Ramadan takkanlah aku pakai tudung, pakai tudung orang puasa dak sedap gak, aku dak pakai tudung. Aku dah lah puasa dak pakai tudung. Dia buat kerana Ramadan. Orang ni Ramadaniyun dia panggil. Buat amalan kerana Ramadan, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buat sesuatu benda selain daripada Allah, maka amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ni juga tuan-tuan, kita kena ingat, bulan Ramadan bukan bulan ibadah. Hak ni ramai orang Melayu salah faham. Bulan Ramadan bulan ibadah, bulan Ramadan bulan pergi sejid, bulan Ramadan bulan baca Quran. Yang sebenarnya bulan Ramadan bukan bulan ibadah. Bulan lain bulan ibadah. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, yang tu bulan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Dah bulan Ramadan bulan dia ustaz. Bulan Ramadan bulan mempertingkatkan amal ibadah. Bulan lain bulan ibadah. Bulan Ramadan bulan mempertingkatkan amal ibadah. Bukannya pegangan macam orang sekarang ni, bulan Ramadan bulan ibadah, bulan lain bulan dunia. Bulan lain kerja dunia siang malam, dok cara ke mayambang, dok cara ke ngaji agama. Bulan Ramadan mari sejid terawih. Bukan gitu. Bulan lain bulan ibadah, bulan Ramadan bulan mempertingkatkan amal ibadah. Bulan lain sedekah RM10 hari Jumaat, bulan lain sedekah RM50. Bulan lain bulan Ramadan sedekah RM50. Bulan lain baca Quran setengah juzuk sehari, bulan Ramadan baca Quran sejuzuk sehari. Ni bulan Ramadan, bulan mempertingkatkan amal ibadah. Kita bulan Ramadan baca Quran ramai-ramai tadaru. Habis Ramadan duduk atas robok. Setahun baru buka pula. Ni kita. Jadi kita tak ambuh gini. Kita nak bulan Ramadan bulan mempertingkatkan amal ibadah, dan bulan lain bulan kita beribadah macam biasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita memang dengar sok dah tentang Ramadan. Sikit je saya cakap. Sekarang ni sudah 19 hari kita berpuasa. Sebelum saya masuk perang Badar, ni mukaddimah. Sudah 19 hari kita berpuasa. Dalam 19 hari kita berpuasa ni tuan-tuan, agak-agak adakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita kena ingat amalan yang kita buat ni, khususnya puasa sekarang ni, kita nak puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang berpuasa tuan-tuan, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Sokmo-sokmo kita dengar benda ni ustaz kata. Kemungkinan kita termasuk sekali golongan ni, berpuasa tapi dapat lapar dan dahaga sahaja. Sedangkan berpuasa ni bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyam minal lawi warrafathi. Nabi sebut dia, puasa ni bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi berpuasa ni tuan-tuan ialah menahan daripada melakukan perkara yang sia-sia dan melalaikan. Kita mungkin tak buat maksiat, tapi benda lalai kita buat ke tak? Buat. Benda sia-sia kita buat ke tak? Buat. Puasa duk tengok TV 24 jam, Hindustan dengan bini. Duk tengok TV, duk tengok drama, duk saja
Mu tengok aku tengok mu, tanpa diisi dengan amal ibadah. Puasa gini, puasa yang mendapat lapar dan dahaga saja. Kita nak puasa kita ni puasa yang mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak puasa kita puasa yang menyebabkan kita semakin bertakwa kepada Allah. Kita nak puasa kita ni puasa yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah. Dalam 19 hari kita berpuasa ni, tuan-tuan muslimin muslimat, adakah kita semakin bertakwa? Dalam 19 hari ni, adakah kita rasa kita semakin dekat dengan Allah? Ataupun sama je, bulan Ramadan dengan sebelum Ramadan sama je, dok rasa semakin bertakwa, dok buat semakin banyak amal ibadah. Kalau sama sahaja, kemungkinan puasa kita ni puasa yang hanya mendapat lapar dan dahaga. Dalam hadis lain Nabi kata benda, tuan-tuan, Nabi kata, kam min saimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Nabi kata, ramainya umat aku yang berpuasa. Ramai sungguh lah. Daripada umur kecil sampai ke tua. Tua tak mampu nak puasa juga. Budak-budak mak ayah paksa puasa. Umur 6 tahun, umur 7 tahun, umur 5 tahun paksa puasa. Dah salah ke tak paksa? Tak salah, nak latih. Nak kabarnya di sini Nabi sebut, kam min saimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Ramai umat aku berpuasa. Tak akan tudung pun puasa. Belum Ramadan tak tutup aurat pun puasa tak? Puasa. Tapi Nabi kata, laisa lahu min siyami. Dia tidak mendapat apa-apa. Illal ju' wal 'atash. Melainkan lapar dan dahaga. Ramai orang gini, tuan-tuan. Sebab apa jadi gini, tuan-tuan? Sebab orang ni dia hanya berpuasa, dia hanya menahan lapar dan dahaga, hanya menahan daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kita kena ingat, kita tahan daripada perkara yang batal puasa. Tak makan, tak minum, tak buat benda batal. Puasa kita tu sah, tapi tidak semestinya diterima. Kita nak jaga gitu je, puasa sah beres. Bangun sahur buka, bangun sahur buka, bangun sahur buka, beres puasa. Sedangkan puasa gitu, puasa semakin bertakwa ke tak? Tak. Puasa gitu bukan puasa semakin bertakwa. Nak puasa kita semakin bertakwa kepada Allah, nak menjadikan puasa kita ni menyebabkan kita mendapat keampunan amalan seharian kita. Kita kena isi dengan benda-benda yang berfaedah. Kita kena isi dengan amalan-amalan tertentu supaya puasa kita ni diterima oleh Allah. Dalam masa yang sama, menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah. Puasa tapi tidur sepanjang hari, bermakna orang ni dia tidak dapat apa-apa. Ada satu kisah, tuan-tuan, saya tak cerita ikut sini. Kek lagi saya masuk perang Badar. Ada satu kisah. Ada seorang isteri ni. Seorang isteri ni bini dia ni panah hati. Dia panah hati ke suami dia. Dia cerita ke ustaz. Ustaz tu cerita pula ke saya. Cerita dia gini, tuan-tuan. Ada seorang suami ni, lepas mayang subuh pukul 6 dia tidur. Kalau siapa gini, tolong ubah, jangan buat gini. Ni hok tahap teruk sangat. Memang confirm dah puasa hanya terdapat lapar dan dahaga, tapi tak dapat keampunan. Dia tidur mula pukul 6 pagi. Dia bangun pukul berapa? Dia bangun pukul 2 petang. 2 tengah hari, 2 lepas zuhur. Dia bangun buat benda. Dia bangun, dia sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, tuan-tuan, atas jadah tu juga, tepi katil dia tarik batal. Dia letak atas jadah, sambung tidur atas jadah. Oh, dia ingat tidur atas jadah tu kira ibadah besar tu, atas jadah. Ada hadak pun. Dia sambung tidur pukul 2, bangun-bangun pukul berapa? Pukul 6 petang. Lepas bangun pukul 6, dia pun sembahyang sah ni, suami dia ni, bini hak cerita. Bukan saya yang kata ke saya pula, nampak lain macam ni ustaz saya yang kata ke orang. Dak, saya dak insya-Allah. Bangun-bangun pukul 6. Tidur. Bangun pukul 6 sembahyang asar, lepas tu suami dia pun pergi bazar Ramadan. Pergi bazar beli makanan, beli beranak, lepak ikan, popia, tak kira lah, mutabak. Lepas tu balik, buka puasa dengan bini dia. Tengah-tengah buka puasa, apa dia kata kepada bini dia? Tengah-tengah buka puasa, dia pun khabar ke bini dia, sayang, abang puasa hari ni tak letih langsung. Kagum nak rasa hari ni, rasa sihat bertenaga. Memang bertenaga, tidur daripada pukul 6 sampai buka. Bini panah hati cerita ke ustaz.
Dah tok lelaki tidur seharian bulan puasa. Siap khabar dia. Abang puasa hari ni gagah dak letih langsung hari ni. Dak letih guana tidur sepanjang hari. Puasa gini ni tuan-tuan, puasa yang tidak mendapat keampunan. Puasa gini ni adakah semakin bertakwa? Kita fikir logik akal kita, orang yang sahur buka tanpa diisi dengan amal ibadah, adakah dia semakin bertakwa? Tak, sama je. Sebab itulah puasa kita ni kalau nak semakin bertakwa, kita kena isi dengan amalan-amalan. Dengan baca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan buat benda ni, dengan buat benda tu. Barulah puasa kita ni yang menjadikan puasa kita semakin bertakwa. Dan puasa kita ni mendapat keampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu je saya nak cakap tentang puasa. Saya akan masuk cerita tentang Perang Badar. Sebelum ni ada tak pergi kuliah Perang Badar? Tak ada sikit lagi. Tazkirah Ramadan tak ada kok. Ni pembukaan. Akan datang mungkin ada dia. Tak apa kita ulang-ulang dia sama. Cerita agama ni tuan-tuan tak apa ulang dia sama. Cerita tentang Nabi biar banyak ulang setiap hari, tak apa dengar tajuk sama. Cerita labu-labi puluh kali buah tak tengok. Cerita labu-labi dak buah. Cerita Pirondi Bali Baba Bujang Lapuk ulang semua seminggu sekali dak buah. Apatah lagi cerita tentang Nabi Muhammad. Apatah lagi cerita tentang agama. Jadi hari ni kita tengok kisah Perang Badar. Kita sama-sama dengar dah bab Perang Badar ni. Tak apa kita ulang. Kemungkinan ada benda ataupun ada sesuatu yang kita baru tahu. Okey, kita undur sikit. Perang Badar dia berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Kita undur sikit, kita pergi kat tahun 1 Hijrah. Kita tengok rentetan dia. Apa yang berlaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Apabila Nabi Muhammad berhijrah pada tahun yang pertama. Tahun yang pertama maksudnya dia berhijrah sampai di Madinah pada tahun yang pertama di Madinah. Apa peristiwa yang berlaku tuan-tuan? Sampai di Madinah, Nabi buat benda mula-mula. Saya jawab. Nampak macam sedar tak benar Ni buka mata ni ke tidur? Buka mata tidur ke pakai stiker mata buka? Nabi buat benda mula-mula. Sampai di Madinah, Nabi membina Masjid Quba. Sampai Madinah, Nabi bina Masjid Quba. Masjid pertama dalam Islam. Antara kelebihan Masjid Quba ni tuan-tuan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni siapa-siapa yang pergi Masjid Quba ambil peluang ni, hok saya khabar ni. Kita tahu dah ingatan untuk kita. Dalam hadis Nabi kata man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Siapa yang bersuci berwuduk di rumahnya dan datang ke Masjid Quba kemudian solat, maka pahalanya seperti mengerjakan umrah. Maksud dia macam mana tuan-tuan? Orang yang pergi umrah, lalu kita pergi ataupun pergi dok siapa-siapa dok pergi lagi ataupun akan datang nak pergi ke, Nabi kata siapa yang bersuci berwuduk di rumah baru dapat pahala ni. Maksudnya kita daripada hotel, kita kena ambil sembahyang kat hotel dah. Dalam perjalanan tu ada wuduk dah. Sampai Masjid Quba, solat 2 rakaat di Masjid Quba, barulah dapat pahala seperti mengerjakan umrah. Tapi kalau orang daripada hotel dah ambil sembahyang, aku ambil kan, aku takut nak ketuk, dia pun dah ambil sembahyang. Yang ambil mana? Yang ambil kat masjid. Sampai Masjid Quba, dia pun ambil sembahyang. Hak ni tidak termasuk. Sebab Nabi kata yang berwuduk di rumah. Maksud rumah tu bukan daripada kepada kemuting nak ke sampai Madinah apa kali berok tu. Daripada bila? Daripada hotel kita naik bas terus sampai di Masjid Quba. Okay. Yang ni yang pertama. Nabi sampai Nabi bina Masjid Quba. Pada tahun yang pertama hijrah tu juga tuan-tuan, ni rentetan. Kek gi siapa Perang Badar. Apabila Nabi lepas bina Masjid Quba, apa lagi yang berlaku? Peristiwa yang berlaku pada tahun yang pertama hijrah, iaitu berlakunya ataupun peristiwa kali pertama solat Jumaat didirikan. Ketika tahun pertama hijrah, kat Mekah tak ada lagi solat Jumaat. Nabi sampai di Madinah, Allah arahkan Nabi supaya solat Jumaat. Di mana Nabi solat Jumaat yang pertama? Di satu kawasan
lebih kurang 500 meter sahaja daripada Masjid Quba. Dan sekarang ni tempat Nabi solat Jumaat tu, dia dipanggil orang bina satu masjid sebagai ingatan ataupun kisah sejarah ni. Masjid tu dipanggil dengan Masjid Jumaat. Yang ni orang Malaysia dok pergi. Orang Malaysia pergi Masjid Quba. Sedang orang Malaysia kalau kita sendiri pun pergi umrah. Siapa pergi umrah dah? Nak tanya sungguh bukan nak tanya mendengaruk. Siapa pergi umrah dah? Tak ada pergi umrah lagi. Dan mari kita pakat pergi esok. Siapa pergi umrah dah? Orang puang. Pergi dak Masjid Jumaat? Dak pergi? Tak ada. Satu masjid yang orang tak pergi, Masjid Jumaat. Sejarah dia tempat pertama kali ataupun kali pertama yang pertama sekali Nabi solat Jumaat. Tu dipanggil Masjid Jumaat. Ni pada tahun yang pertama hijrah. Pada tahun yang pertama hijrah juga tuan-tuan berlaku disyariatkan azan 5 waktu sehari semalam. Pada tahun yang pertama hijrah. Okey, tu beberapa peristiwa yang berlaku ketika Nabi sampai di Madinah. Maknanya 3 tadi tu antara benda yang penting. Maka masuklah tahun yang kedua hijrah. Tahun yang kedua hijrah apa yang berlaku tuan-tuan? Tahun yang kedua hijrah yang pertama sekali ialah berlaku pertukaran arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Yang ni saya cerita dah sening dulu. Kisah apabila Nabi sedang sembahyang pada rakaat yang ketiga, Allah suruh tukar kiblat daripada Baitul Maqdis menghadap ke Masjidil Haram. Di mana waktu tu? Di Masjid Bani Salamah ataupun sekarang ni dipanggil Masjid Qiblatain. Pada tahun yang kedua hijrah juga tuan-tuan, berlaku satu peristiwa ataupun berlaku syariat yang tidak pernah berlaku lagi di Mekah, iaitu syariat puasa Ramadan pada tahun yang kedua hijrah. Pada bulan Sya'ban, tahun yang kedua hijrah, pada bulan Sya'ban berlaku ataupun diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan umat Islam untuk berpuasa Ramadan 30 hari. Puasa Ramadan ni disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua hijrah ketika Nabi umur 54. Nabi sempat berapa kali dengan Ramadan tuan-tuan? Nabi hanya sempat 9 kali. 9 kali sahaja Nabi dang dengan puasa Ramadan. Kita 50 kali. Lebih daripada Nabi. Kita apa kali? 40 kali. Sempat dengan puasa Ramadan. Nabi 9 kali sahaja ketika umur 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Dah ustaz, Nabi meninggal 63 kan? Umur 63 Nabi tidak sempat dengan Ramadan. Dalam 9 kali Nabi sempat dengan Ramadan tuan-tuan, hanya 1 kali sahaja Nabi berpuasa penuh 30 hari. 8 kali lagi Nabi hanya berpuasa 29 hari. Bukan Nabi tinggal puasa, tak. Bulan Ramadan pada waktu tu 29 hari saja. Macam kita lah, kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Tahun ni kita 29 ke 30? 30. Berapa tahun ni? 30. Kalau kita diberi pilihan oleh Allah, saya biasa tanya benda ni. Kalau Allah bagi pilihan kepada kita, nak puasa 29 ke nak puasa 30? Nak tanya depan kali. Kalau Allah beri pilihan nak puasa 29 ke 30? Kalau puasa 29 tak dosa, nak puasa 30 pun boleh. Pilih 29 ke 30? Dah lebar kali dah depan kali dah. Nak 29 kau? Kalau tanya hak belakang, nak 27 terus dia rasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, pada tahun kedua hijrah disyariatkan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban. Selepas je bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan ni lah tuan-tuan berlaku satu peperangan yang sangat besar. Peperangan Badar dalam bulan puasa pada 17 Ramadan. Ni yang kita nak cerita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perang Badar ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab dia dipanggil Ghazwah Badr. Ghazwah Badr.
Ghazwah maksud dia peperangan. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, kalau ghazwah maksud dia peperangan, dengar molek takut tak faham. Ada satu lagi perkataan dipanggil sariyah. Sariyah ni benda, sariyah juga maksud dia peperangan. Pernah dengar tak perkataan sariyah? Sin ra ya ta marbutah. Sariyah. Yang tadi tu ghazwah. Ra bukan ra ring. Ra zai ra ta marbutah. Ghazwah. Satu lagi sariyah. Maksud dia benda, dua-dua ni maksud dia peperangan. Dah benda beza ustaz. Okay, dengar beza dia. Ni kalau orang baca kitab Arab ke benda, ni beza dia. Kalau peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad dipanggil ghazwah. Maksudnya perang Badar, Nabi ada sekali dok berlawang? Ada. Dipanggil ghazwah Badar. Perang Uhud Nabi ada sekali ke dok? Perang Uhud. Jangan gitu bi. Nampak pening pagi ni bi. Perang Uhud. Perang Uhud Nabi parok kena katok orang apa patah gigi. Nabi ada. Maka dipanggil ghazwah Uhud. Kalau peperangan yang tidak disertai oleh Nabi, sahabat aja berlawang. Nabi hantar sahabat, kemungkinan Nabi ada hal lain yang lebih penting. Orang lain pergi perang, Nabi tak pergi perang. Hak ni dipanggil sariyah. Kalau kita jumpa perkataan ghazwah Badar contoh, ghazwah Uhud, ghazwah sekian-sekian. Kalau sebut je ghazwah, Nabi ada sekali. Kalau kita jumpa sariyah, Nabi tak ada. Antaranya sariyah Bahran, perang juga, tapi Nabi tak ada. Antaranya lagi sariyah Dumatul Jandal. Dah ustaz benda pelik tak aja dengar. Tu nama perang tu. Tapi perang ni Nabi tidak ada. Jadi peperangan yang Nabi tidak sertai jaranglah kita bincang. Ada kisah dia, panjang kisah dia, tapi jarang orang ceramah. Peperangan yang disertai oleh Nabi sahaja yang biasa kita dengar orang ceramah. Okey, ghazwah Badar ni muslimin muslimat berlaku di mana? Berlaku di satu tempat yang dipanggil tempat tu Badar. Nama kampung dia Badar. Tempat ni dia berhampiran dengan Madinah. Dah ustaz, sebab apa tempat tu dinamakan dengan Badar? Mesti ada kisah dia. Macam kita. Sebab apa orang panggil kampung Padang Kemuting? Cik jawab, tahu tak sejarah dia? Kalau kampung saya Pulau Rusa, sejarah dia pokok ru ada se. Bukannya ada binatang rusa. Hak kita faham ustaz. Dah ustaz duduk mana? Pulau Rusa. Kalau budak-budak dah ustaz banyak rusa. Rusa mung. Bukan rusa binatang tu. Pokok ru. Kenal pokok ru? Ada se kat saja. Ada se je. Orang pun kata ru ada se. Rusa ulah kali Pulau Rusa. Kalau Padang Kemuting kisah dia. Cakap apa seorang? Pendek je. Secara pendek nak tahu. Ada sejarah dok Pokok ru ada se ke? Pokok kemuting ada banyak. Oh gitu. Padang Kemuting. Padang sebab banyak Muju ada orang tahu seorang. Kalau dok nak suruh pindah belaka, dah dok Padang Kemuting tak tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab apa kawasan tu dipanggil Badar? Sebab kisah dia, sejarah dia, ada seorang lelaki. Orang yang pertama lelaki ni, orang yang pertama gali telaga di situ. Dan lelaki tu nama dia Badar. Dia gali telaga cari air kawasan Badar. Disebabkan dia gali air, orang pun kata Badar gali air. Lah kali tempat tu dipanggil dengan Badar. Sebab itulah sekarang ni orang panggil Badar. Dan peperangan tu berlaku di situ. Dipanggil perang Badar. Perang Badar ni perang yang keberapa berlaku? Perang yang keberapa? Ustaz nak mari ceramah ke nak mari tanya? Dah epong tidur epong. Perang Badar perang yang keberapa berlaku? Perang yang kelima tuan-tuan. Orang kata perang yang pertama, tak, perang yang kelima. Sejak Nabi berhijrah, ni perang yang kelima. Sebelum tu perang yang tidak disertai oleh Nabi. Start perang Badar baru Nabi ada. Sebelum tu Nabi ada hal lain yang lebih penting. Sahabat pergi perang macam biasa. Yang
perang dia berlaku pada bulan Safar pada tahun yang kedua Hijrah, dipanggil perang Buwatun. Ba waw alif ta. Ni sejarah. Ustaz dok penting tahu benda ni. Ni cerita Nabi, kena tahu lah. Perang Buwatun dia panggil. Tu perang yang pertama. Peperangan yang kedua berlaku pada bulan Rabiul Awal. Saya silap. Perang yang pertama perang Waddan. Perang yang kedua perang Buwat. Kalau Waddan berlaku pada bulan Safar. Kalau perang Buwat berlaku pada bulan Rabiul Awal. Perang yang ketiga perang Safwan. Nama dia. Perang yang keempat dipanggil peperangan Unsyairah. Dan perang yang kelima dipanggil Badar Al-Kubra. Peperangan Kubra sebab peperangan yang besar. Perang yang kelima barulah dipanggil Badar. Perang Badar ni tuan-tuan, antara peperangan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan semua peperangan Allah sebut dalam Quran. Antara peperangan yang Allah sebut antaranya perang Badar. Antaranya lagi perang Uhud Allah cerita dalam Quran. Apa lagi? Perang Hunain. Ada perang Allah dah sebut, perang Tabuk ada. Dan banyak lagi peperangan yang Allah tidak sebut ataupun Allah tidak cerita tentang benda tu dalam Al-Quran. Cuma Nabi yang cerita dalam kitab-kitab sejarah yang cerita. Perang Badar, perang yang disebut dalam Al-Quran. Ayat dia dah. Ayat dia sama-sama kita dengar dah. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bibadrin, Badar. Maksud dia dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar sedang kamu wa antum adillah, sedang kamu dalam keadaan lemah. Lemah macam mana? Kerana sedikit dan kekurangan alat perang. Ni perang Badar. Beza daripada perang lain, perang Badar ni sikit. Terlalu sikit jumlah orang Islam, tentera Islam terlalu sedikit nak melawan dengan tentera yang sangat ramai. Allah cerita dalam Al-Quran, kamu ni dalam keadaan lemah, aku yang tolong kamu. Ni yang pertama sekali kita kena letak dalam hati. Sesuatu benda yang kita dapat buat tu ialah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kehebatan kita, dengan kehebatan kita sendiri. Sebab itulah perbanyakkanlah kita dapat sesuatu benda, kita buat sesuatu benda, Allah bagi benda tu, ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bukan dengan kehebatan kita ni. Perang Badar ni tuan-tuan berlaku pada 17 Ramadan. Biasa selagi kalau 17 Ramadan selain berlaku perang Badar, satu lagi orang ingat. Orang dah ingat mana perang Badar, orang ingat hak lagi nuzul Quran. Sebab apa ingat nuzul Quran? Sebab cuti, sempena nuzul Quran. Saya pun ingat cuti dia, cuti nuzul Quran. Tak ada orang kata dah buat apa cuti? Cuti perang Badar. Orang akan kata cuti nuzul Al-Quran. Dalam hak kita sendiri pun senarai cuti dalam Malaysia ni, bukannya 17 Ramadan tu, kalau negeri yang cuti dia tak tulis cuti perang Badar, dia tulis cuti nuzul Al-Quran. Timbul persoalan tuan-tuan. Nuzul Quran 17 Ramadan. Kita pun kata lagi, Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar 17 Ramadan. Betul ke tak? Betul. Nuzul Quran 17 Ramadan. Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maknanya malam Lailatul Qadar tu turunnya Al-Quran. Turun Quran 17 Ramadan. Betul ke tak 17 Ramadan malam Lailatul Qadar? Pening kan aku macam pening je. Maksud nuzul Quran 17 Ramadan dengan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar tu benda yang berbeza. Jangan salah benda ni. Takut ada orang silap. Silap macam mana? Dia baca Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Cuti nuzul Quran. Nuzul Quran maksud dia benda Quran turun 17 Ramadan. 17 Ramadan malam Lailatul Qadar. 17 Ramadan Quran turun. Maksud Quran turun pada 17 Ramadan ialah Quran
yang turun ataupun wahyu pertama yang turun kepada Nabi di Gua Hira. Ketika Nabi umur 40 tahun, tu maksud nuzul Al-Quran. Yang turun kepada Nabi permulaan wahyu. Dah maksud Quran turun pada malam Lailatul Qadar hak mana? Hak tu Quran turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Tu beza dia. Yang malam Lailatul Qadar tu Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Turun secara sekaligus. Yang nuzul Quran hak kita sambut 17 Ramadan tu wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, pada 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Tu beza dia Tu bukan benda sama. Jangan kata benda sama. Okey, permulaan kisah peperangan Badar. Perang Badar ni mula macam mana? Bukan mula tiba-tiba tentera kafir mari, orang Islam kupur, Nabi Muhammad kupur, gocoh, berlawang. Tak. Kisah dia bermula gini tuan-tuan. Satu hari, ketika Nabi berada di Madinah pada tahun yang kedua Hijrah, Nabi mendapat satu berita. Berita macam mana? Nabi dapat berita, Nabi dapat maklumat bahawa rombongan kafir Quraisy daripada Mekah, Nabi ada mana? Nabi ada Madinah, Nabi pindah dah, hijrah dah. Rombongan Quraisy daripada Mekah tuan-tuan, nak datang ataupun rombongan Quraisy daripada Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Ni antara panggil dia perwatakan watak utama dalam perang Badar, Abu Sufyan. Kek lagi kita jumpa lagi nama-nama lain. Nabi dapat maklumat, Nabi dapat berita Abu Sufyan dan rombongan dia nak bawa kekayaan, harta-harta daripada Mekah, nak bawa, nak pergi Syam, nak berniaga. Dan harta yang Abu Sufyan bawa tu tuan-tuan, dengan rombongan dia, tak ramai, puluh-puluh orang je. Harta yang dia bawa tu ialah harta yang dirampas ketika Nabi dan sahabat berada di Mekah. Nabi masa duduk Mekah, Nabi tak ada kekuatan. Orang kafir, dia rampas harta orang Islam. Dan harta tu juga harta yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ketika berhijrah. Sebab apa tinggal? Hijrah secara sembunyi-sembunyi. Tak boleh nak bawa barang banyak-banyak. Sebab itulah harta tu ditinggalkan di Mekah. Kaum muhajirin ni berkorban siapa harta tinggal. Nak berhijrah, nak lari daripada Mekah, nak buat kekuatan baru di Madinah, tinggal rumah. Macam kita lah, tinggal rumah kita. Sebab apa tinggal? Tak jadi duduk padang kemuting, tak ada kuliah. Contoh, padang kemuting surang je, sejid surang banyak, kuliah tak ada. Orang tak cara ke agama. Semua orang pakat kerja dunia. Aku tinggal padang kemuting, rumah aku ni biar aku tinggal, aku nak pergi duduk tempat lain. Ni contoh. Tinggal belaka barang-barang. Nabi Muhammad dan para sahabat tinggal benda tu. Nak pergi berhijrah, tinggal, berkorban segala harta tinggal. Nak bina kekuatan baru, tak boleh nak bawa sebab barang banyak. Dah duduk rumah macam kita nak pindah. Learning boleh lah bawa lori 2-3 kali. Dulu naik unta tu je lah. Tak boleh nak pergi mari banyak kali. Maka tinggal benda tu buat sementara. Akan datang nak pergi ambil lah. Pakat tinggal puyuk Nozal, tinggal air fryer rumah dia, tinggal sofa IKEA. Contoh, kedai-kedai barang RM2, tinggal belaka. Motor, Mercedes, Y suku, 3 suku, tinggal belaka. Nak pergi mana? Nak pergi berhijrah di Madinah. Dan barang-barang tu lah tuan-tuan, Abu Sufyan ambil, dan rombongan dia ambil. Abu Jahal suruh kumpul-kumpul. Nak buat pergi mana? Nak buat pergi ke Syam, nak pergi jual, biar boleh pitih buat balik Mekah. Dan Nabi dapat tahu berita ni semasa di Madinah. Tahu macam mana? Wallahu a'lam. Tak tahulah orang hantar WhatsApp ke Nabi, wallahu a'lam. Facebook ke, adalah cara tahu pada waktu tu. Maka lepas Nabi dapat tahu, sebelum tu saya tinggal. Kalau daripada Mekah nak pergi ke Syam, kedudukan dia gini. Tengok peta ni Mekah, ni nampak tak Mekah? Ustaz tu bukan Mekah tu tangan ustaz. Jangan awak gila gitu. Ni Mekah, ni Mekah, ni Madinah, ni Mekah, ni Madinah, ni Syam. Jadi kalau daripada Mekah
Nak pergi ke Syam, dia kena lalu berhampiran Madinah, tempat Nabi duduk. Tak ada jalan lain. Tak kira lah lalu kod highway ke, lalu kod jalan alternatif ke, jalan patah ke, kena lalu Madinah. Macam kita nak pergi Kuala Lumpur, kod mana pun, benda kawasan mana kita kena lalu. Contoh, nak pergi Kuala Lumpur kena lalu kod Pahang. Kod mana pun kena lalu juga. Sama juga dengan kini. Kalau daripada Mekah nak pergi ke Syam, kena lalu juga berhampiran dengan Madinah. Tak kira jalan highway ke, jalan patah ke, jalan alternatif ke, kena lalu Madinah. Maka Nabi dapat tahu maklumat ni. Ni sebelum tercetusnya peperangan Badar. Sebab nak faham cerita dia kena daripada awal. Bukannya kita faham, oh malaikat bunuh orang ni. Tak, tu cerita tengah dah. Maka lepas Nabi dapat tahu, Nabi pun dia kumpul sahabat-sahabat. Dia ajak sahabat-sahabat yang berhijrah tu dah asalnya duduk Mekah, dan sahabat-sahabat yang memang ada di Madinah pada waktu tu. Nabi ajak kumpul lah ke. Nabi kata benda, tak boleh jadi gini. Sahabat, mu tahu tak? Ni Nabi khabar ke sahabat. Mu tahu tak barang-barang kita waktu kita tinggal tu, puyuk-puyuk mahal, sofa mahal, TV, kereta, motor kita, Abu Sufyan mengesek-sek kapal korang nak ambil, nak pergi jual. Panas hati dengar apa? Barang kita, tiba-tiba kita duduk KL, tinggal rumah kita, orang telefon, lori ambil barang mu nak pergi jual. Lepas kita. Begitu juga Nabi dan sahabat. Nabi khabar kepada sahabat, orang nak jual barang kita, Abu Sufyan on the way. Maka Nabi pun ajak sahabat-sahabat, kita pergi sekat lah. Sekat macam mana? Kita pergi rapah mula. Nabi ajak sahabat tu bukan nak pergi perang, hanya nak pergi sekat, nak ambil mula barang tu. Berani lah. Nabi berani buat benda tu sebab Nabi sudah ada kekuatan di Madinah, sudah ramai yang setia kepada Nabi. Nabi ajak sahabat, kita pergi sekat lah. Bukan Nabi ajak pergi perang, Nabi sekat. Dan Nabi ajak tu dalam keadaan tidak paksa. Kadang-kadang peperangan wajib kena pergi perang. Waktu kalau peperangan, yang ni Nabi ajak bukan nak pergi perang, nak pergi sekat saja. Abu Sufyan sapa dengan rombongan dia, relax. Ni ramai, Nabi ramai dengan sahabat, Abu Sufyan puluh-puluh orang je. Wari barang mula, wari barang. Maka Nabi boleh ambil. Nabi ajak sahabat tapi tanpa paksa. Sahabat yang nak. Kalau sahabat jenis, aku dulu barang aku ada sutil lapu suluh, biar malah aku pergi ambil. Tak pergi lah. Dan Nabi tak marah. Nabi ajak secara tidak bersungguh. Maka adalah sahabat-sahabat tak pergi. Ni jadi sikit ni kisah dia. Contoh, saya bagi contoh. Nabi ajak, jom kita pergi sekat rombongan Abu Sufyan. Barang-barang kita daripada Mekah banyak saya nak pergi jual kat Syam. Kita pergi sekat lah. Maka ada sahabat kata, contoh, saya bagi contoh. Ya Rasulullah, ni cuti sekolah ni, beli dah tiket nak pergi Gambang Waterpark. Tak apa tak pergi. Nabi pun kata, tak apa, pergi lah Gambang. Contoh. Gitulah maksudnya. Cuti sekolah. Ataupun sahabat lain pula kata, ya Rasulullah, dia kata benda, bini kita nak beranak esok. Dah bangun ni beranak dah Kang. Dah ni yang kedua. Minggu depan dia kok, ya Rasulullah, minggu depan bini ketiga. Kaligus. Dah jaga bini mu lah. Gitu maksudnya. Maksudnya tidak wajib, tidak perlu berkorban. Kalau orang ada kerja, gilah. Orang nak pergi bercuti dengan anak-anak, tak apa, tak payah pergi. Yang free jom, Nabi kata. Ni kisah dia. Sebab tu jadi sikit. Sebab gini. Maka lepas Nabi kumpul belaka, Nabi pun dah lepas Nabi kumpul, cukuplah bilangan 313. Hak nak pergi sekat, bukan nak pergi perang, nak pergi sekat, nak pergi ambil mula barang walik Madinah, barang-barang set-set hak asal dari hak orang Islam. Maka lepas kumpul cukup 313. Ada ulama kata 315. Ada ulama kata 319. Hak ni kita tak payah fikir. Maka Nabi pun ajak sahabat-sahabat, kumpul sahabat-sahabat. Ingat, Nabi ajak pergi mana? Bukan pergi perang. Kalau Nabi tak ajak pergi perang, maknanya pakaian mana? Kelengkapan tak ada. Ada sahabat pakai baju pagoda, hak lelaki. Kalau nak pergi perang pakai baju besi tuan-tuan, pakai baju pagoda, seluar terik bodoh gitu je, lipas jepung je. Ni contoh nak kabarnya pergi dalam keadaan tak ada kelengkapan. Pergi bodoh gitu lah, baju pagoda hak bangun tidur tu lah. Pergi nak pergi sekat je, bukan nak pergi gocoh, bukan nak pergi belawang. Maka Nabi pun kumpul belaka, Nabi pun nak pergi sekat.
Dan berita Nabi nak pergi sekat ni sampai kepada Abu Sufyan. Ni rentetan dia. Apabila Nabi tengah pakat-pakat, mungkin ada perisik-risikan yang jaga jalan bahagian Madinah tu tahu rancangan Nabi. Maka yang Nabi kumpul belaka nak pergi sekat Abu Sufyan ni, Abu Sufyan tahu benda ni. Apabila Abu Sufyan tahu, tuan-tuan, yang Muhammad and the gang, Muhammad dan sahabat-sahabat nak pergi sekat dia ni, perjalanan nak pergi Syam, Muhammad nak pergi sekat, maka Abu Sufyan dihantar utusan yang bernama dia Damdam bin Amru Al-Ghifari. Ni Damdam, Haji Damdam nama dia. Dia hantar dia, Damdam, cuma pergi kat Madinah, pergi risik. Betul ke tak? Nak confirmkan sekali lagi, betul tak Muhammad nak sekat kita? Maka Damdam pun pergi ke Madinah. Orang tak tahulah, perisik. Sambung ya. Maka Damdam pun pergi cek, balik khabar kepada Abu Sufyan. Ya sungguh, Muhammad tengah tu, tengah bersiap nak sekat pasukan kita, nak sekat rombongan kita. Maka Abu Sufyan pun khabar ke Damdam, ni nama perisik. Dia khabar ke Damdam, "Hey Damdam, mung pergi balik Mekah sekarang." Abu Sufyan ni adalah perjalanan dah, nak tinggal dah Mekah, jauh dah berjalan. Damdam, mung pergi balik Mekah sekarang, pergi sekarang. Kalau selama ni daripada Senin nak pergi Mekah seminggu, aku nak mung pergi dalam masa 2 hari je. Nak khabar pentingnya benda tu, pergi derah-derah, pergi wamda Mekah. Damdam, Abu Sufyan suruh Damdam, "Hey Damdam, mung pergi balik semula Mekah, pergi khabar ke Abu Jahal, pergi khabar ke penduduk Mekah bahawa Muhammad and the gang nak sekat rombongan kita, minta pertolongan." Maka Damdam pun speed kuda dia 80 km sejam, contohlah. Dengan lajunya kuda bergerak sampai dengan cepat, sampailah Damdam di Mekah. Sampai di Mekah ni, tuan-tuan, Damdam ni dia jenis gila sikit. Gila macam mana? Abu Sufyan hanya suruh dia pergi khabar ke Abu Jahal. Abu Jahal tak pergi pada waktu tu. Pergi khabar ke penduduk Mekah, pergi khabar ke kafir Quraisy. Pergi khabar dia. Cuma pergi khabar minta pertolongan sebab Muhammad nak sekat, bukan nak perang. Tapi Damdam, tuan-tuan, ni gila tak gila binatang ni kan. Sebab dia jahat, sebab tu panggil binatang. Dia pergi kat Mekah, nak masuk kota Mekah, dia pergi toreh muka dia. Dia toreh muka dia sampai darahnya, dia lesek pula darah muka. Dia masuk ke kota Mekah, dia turun daripada kuda dia merangkak. Tolong, sakit tolong. Orang pakat main kupu. Dah buat apa pula Haji Damdam? Mari Abu Jahal. Buat apa mu ni? Kamu ikut Abu Sufyan tadi kan, warna hal pula Mari balik mula Mekah. Tolong, Abu Sufyan kena serang, Muhammad serang terus weh. Gila tak gila. Abu Jahal dengar, kena serang. Tengok aku ni dia tunjuk. Akulah antara bangsa yang terselamat. Bangga. Orang tengok Muhammad tengah serang Abu Sufyan tu. Muhammad tengah serang Abu Sufyan dan sahabat-sahabat kita yang lain. Dia khabar ke Abu Jahal. Abu Jahal dengar apa? Cakap dulu aku hari ni apa? Abu Jahal kata, boleh tahan set-set dia, memang cari pasal. Abu Jahal panah hati, korang ajar orang Islam. Maka Abu Jahal pun kata, bersiap semua. Bersiap belaka tentera, bersiap. Pakai topi perang, baju perang, bawa pedang, bawa unta, bawa kuda. Kita pergi serang kembali Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Semua bersiap. Lepas siap, kumpul kat dataran Austin. Contoh dataran Austin bukan ni, tempat dia lah. Jangan dengar ustaz ceramah dataran Austin. Pergi tengok. Ya ke tak ada kesan pun. Jangan pergi tengok. Tu Medan tu. Bersiap, kumpul belaka. Maka 1000 tentera daripada Quraisy nak pergi serang semula Muhammad. Nak pergi serang Muhammad, betul lah. Sebab apa? Pakat derah-derah bersiap nak pergi serang. Damdam mari cerita nipu. Dia cerita, dia kata Muhammad kena serang, padahal tak pun, jumpa pun tak lagi. Abu Sufyan dengan rombongan Muhammad dan sahabat dia dengan rombongan Abu Sufyan jumpa pun tak lagi. Tiba-tiba Damdam pergi khabar ke Abu Jahal, panah hati Abu Jahal. Set-set dia memang panah dah ke orang Islam.
Memang panah hati dah ke Muhammad, memang nak bunuh lama dah. Berlaku benda ni. Memang orang panggil benda tengah panah dah, mari pula benda ni, beres tu lah. Lepas bersiap belaka tuan-tuan, cukuplah 1,000 orang tentera. Dengan lengkap, ada topi perang, ada baju perang, ada kuda, ada unta, ada pisau, ada pistol, ada meriam, ada tombak, ada macam-macam peluru ni. X-15 fighter tu dok kira lah benda-benda pun yang sesuai pada waktu tu. Penuh dengan kelengkapan yang sangat canggih. Muhammad dan sahabat tadi baju pagoda. Lipai Jepun. Syekh Abu Jahal penuh dengan kelengkapan. Dalam masa yang sama tengah marah pula dengar Muhammad serang. Padahal Muhammad pergi dah dilenggang je. Sambil-sambil sembang, marah buat anda marah aku gini ah. Duduk sembang sambil nak pergi sekat benda tu je. Dong-dong ni hok jahat dia orang panggil dia mengadakan api kemarahan. Ditakdirkan Allah tuan-tuan, panjang cerita ni Sambung je boleh. Susah dah nak sambung lain kali Kalau ustaz lain sambung daripada awal pula payah pula. Maka selepas Abu Jahal tengah bersiap, maka ditakdirkan Allah rombongan Abu Sufyan tadi. Ingat cerita tak? Saya pergi sini. Boleh boleh faham Rombongan Abu Sufyan tadi yang dalam perjalanan ke Syam tiba-tiba melepasi kawasan bahaya. Melepasi macam mana? Ia macam ginilah. Nabi perjalanan nak pergi sekat ke Badar. Ia tahu dah orang akan lalu kat ni. Dalam perjalanan nak pergi, Abu Sufyan ni dah lepas dulu. Abu Sufyan terlepas nak sampai ke Syam. Nabi pergi tu Abu Sufyan terlepas dah. Maka Abu Sufyan lepas dia tahu dia ni sudah terlepas daripada Muhammad dan geng-geng dia dan sahabat-sahabat dia, Abu Sufyan pun suruh utusan yang lain pergi khabar kepada penduduk Mekah, pergi khabar mula ke Tan Sri Abu Jahal, ke Datuk Jahal Abu Jahal, pergi khabar dak payah mari dak jadi minta pertolongan, dak payah mari, selamat beres Tadi Abu Sufyan minta pertolongan tadi sebab nak tolong, sebab Muhammad nak sekat tu je, mari nak repok sikit biar Muhammad lari. Maka lepas dah Abu Sufyan lepas dah boleh nak pergi ke Syam, perjalanan nak pergi ke Syam selamat dah. Maka Abu Sufyan utus pemuda lain, mungkin cari Abu Jahal dengan set-set kita hak lain, pergi khabar dak payah mari lepas beres kita selamat barang kita dak kena rapah pun oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad dan geng-geng dia. Maka gilah pemuda pergi cari Abu Jahal yang dalam perjalanan dak datang. Sampai tuan-tuan, pemuda tadi pun nampak Abu Jahal. Abu Jahal, Tan Sri, tunggu. Warna pula Abu Jahal kata. Tunggu. Abu Sufyan pesan aku, mu dak payah mari pergi balik mula Mekah. Balik? Dah bukan mu kena serang ke? Kena serang? Pelik pemuda dia kena serang dia pula. Dah dong-dong tadi tu haji dong-dong khabar mu kena serang. Dong-dong memang gitu kaki sembang. Contohlah. Cahaya ke dia tu sembang aja tu kan kenal dah dia kan set-set sembang. Macam kita set-set sembang kemah omah duk kedah gena-gena sembang ni. Dok kat cetong sembang aja kuat. Bak sembang seruah ke dia dong-dong ni kaki sembang. Dia nipu ke Abu Jahal tadi khabar kena serang toreh muka. Dia nipu belaka. Abu Jahal dengar gitu panah hati gak ke dong-dong, tapi dia lagi panah ke Nabi Muhammad. Abu Jahal tak kira walaupun selamat dah, barang-barang selamat belaka dah tadi, walaupun utusan Abu Sufyan khabar ke Abu Jahal balik ke Mekah, tapi Abu Jahal tengah panah pada waktu tu. Tentera Abu Jahal tengah panah pada waktu tu. Alang-alang mencelup perkasam biar sampai ke pangkal lengang, kata Abu Jahal dalam bahasa Arab. Contohlah. Tak kira dah perjalanan dah, bawa dah kelengkapan perang, aku nak pergi serang kat Muhammad. Maka Abu Jahal meneruskan perjalanan macam biasa nak serang Nabi Muhammad. Maka sampailah berita ni kepada Nabi Muhammad. Nabi dapat maklumat Abu Jahal dalam perjalanan nak pergi serang. Hak ni parok. Nengung sahabat. Dapat maklumat Abu Jahal nak mari serang lengkap dengan kelengkapan perang yang sangat hebat, dengan pedang, dengan baju perang, dengan topi perang, lengkap. Sahabat Nabi Muhammad dengar, Allah, kita mari nak sekat Abu Sufyan, rombongan lain pula nak mari serang kita. Tengok baju, Allah, mudah ngak kena pedang Nabi pun bincang dengan sahabat. Nabi bincang gua ni cerita kita nak perang ke tak? Gana kalau kena ke kita?
Contoh kita ada bersama Nabi pada waktu tu, pergi nak pergi sekat ke, ibarat pergi kat Abu Sufyan ni nak sekat gini ke, wai barang aku gitu je. Abu Sufyan pun tak berani nak lawan, sebab apa, dia pun berpuluh-puluh ke. Tiba-tiba tengah perjalanan jauh tinggal rumah dah, ada ke Badar dah, dengar ada pasukan lain nak mari serang kita. Mampu kerah terik ni, memang jang keren. Maka Nabi berbincang dengan sahabat. Nabi bincang, mana kita ni, orang nak serang kita ni, paruk kita kena terik ni. Sahabat apa sahabat kata? Bangunlah seorang sahabat, tengah-tengah bincang bangun seorang sahabat. Sahabat ni kata benda, idhhab haitsu amarakallah, pergilah ke mana sahaja yang Allah tetapkan kepada kamu. Fa innana la naqul kama qala banu Israil li Musa alaihi salam, kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel kata kepada Musa. Bani Israel, tuan-tuan, dia kata benda ke Nabi Musa apabila Nabi Musa, orang panggil dia, terpaksa berperang. Bani Israel dia kata benda, dia kata dalam Quran, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Bani Israel kata, hey Musa, mu pergi perang, mu dengan Tuhan mu pergi perang. Padahal dia ni ikut Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Tapi dengar Nabi Musa nak perang, Allah arahkan Nabi Musa pergi ke Palestin nak bebaskan Palestin. Pengikut Nabi Musa tadi tu dengar perang takut nak berjihad, dia kata fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ni cerita dalam Quran, tuan-tuan. Hey Musa, mu pergilah dengan Tuhanmu dua orang. Kami duduk sini nak tunggu je, nak rehat-rehat, nak lepak-lepak, nak minum air kedai, makan roti canda. Pergi. Maka yang sahabat yang bersama Nabi tadi tu, dia kata benda, aku tidak akan kata seperti Bani Israel. Apa aku akan kata? Dia kata benda, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Lain dia sebut, kamu pergilah hai Muhammad, kamu pergilah berperang melawan Abu Jahal dengan Tuhan kamu, nescaya kami akan bersama kamu untuk pergi berperang. Itulah pasukan Badar. Walaupun tak ada kelengkapan, tuan-tuan, tak ada kelengkapan sedikit pun, tapi apa dia kata, kami akan bersama kamu Muhammad. Setianya pengikut. Kalau kita duduk situ waktu tu, tembok lari aku rasa. Confirm tembok lari. Oh, mugi aku nak balik. Okey bu. Contoh. Okey bu, mugi aku nak balik okey bu kan. Bini aku teripung, lewat dah aku kan. Mak aku sakit. Macam-macam alasan. Tapi yang ada pada waktu tu, yang memang keluar dah pada waktu tu, taat setia kepada Nabi Muhammad, akan ikut Muhammad pergi berperang. Maka berjumpalah dua pasukan di Badar. Tak habis ke cerita ni? Hak saya cerita tadi tu baru 50%. Sambung ke mana, Bi? Sambung ke berhenti sambung akan datang? Gana 7-10. Kalau ia dah jadi sikit dah sambung. Ia jadi banyak. Sambung tak gaduh gimana? Orang puan kalau ada nak masuk ke boleh lagi. Masuk untuk buka. Buka. Saya siapa ada kerja boleh pergi Saya minta maaf banyak. Kan cerita gantung pula. Tak apa, kuliah panjang sikit. Air ada air dah harga dah rasa. Allahu Akbar. Okey, maka berjumpalah. Saya ringkaskan setakat yang mampu. Dipendekkan cerita, berjumpalah Abu Jahal sampai di Badar. Dan Muhammad dan sahabat dia pun sampai, mengadaklah dua pasukan. Ni perang Badar, tuan-tuan. Nabi Muhammad dia susun dah strategi. Strategi macam mana? Dia susun barisan dia sebelum Abu Jahal sampai lagi. Lepas dia bincang setuju untuk berperang, dalam masa yang sama memang Allah arahkan untuk berperang. Nabi ada dah dia menang sebelum berlaku pertempuran. Menang macam mana? Nabi duduk di belah matahari terbit. Ni hebat. Macam kita, contohlah belah nung matahari terbit ni, contoh bukan sungguh, contoh belah nung. Maka kita pun beratur sini menghadap kat ni. Macam tuan-tuan sekarang, matahari terbit belah ni. Saya duduk sini ni, kalau dia pandang pasir, tengok set-set belah ni, sila tak mata? Sila. Nabi susun gitu, menang dosa. Hebat Nabi. Nabi duduk di belah matahari terbit, Abu Jahal duduk belah matahari terbenam. Jadi Abu Jahal siapa? Matahari depan, ni pasukan Muhammad, jadi mata sila. Dok nampak Nabi ramai mana? Tak nampak sebab bolok di padang pasir. Jadi tak nampak Nabi ni lekat dok dengan kelengkapan. Jadi tak nampak. Tu kalau Abu Jahal mari tengok dia 1000 orang, Nabi 20 orang contoh.
Senang sangat, mudah lah. Jadi mindset dia kira gagah macam tu. Barang je. Tapi Abu Jahal mari tak tahu ramai mana. Mari dia borok ramai dak pasukan sila ni habis tutup dah Habis sikit dah tutup. Ramai mana cuma tengok. Dak apok lah. Ramai kok. Set dia sila. Tu kemenangan pertama Nabi dari segi mata. Menang mata baru lah. Okey. Style orang Arab dulu zaman Nabi kalau berperang, sebelum bertempur ramai-ramai tuan-tuan, sebelum bertempur, orang panggil dia akan ada dulu dipanggil mubarazah. Mubarazah mim ba alif ra zai ta marbutah. Dia panggil istilah mubarazah. Benda maksud mubarazah, pasukan Nabi, pasukan Abu Jahal, dia panggil dulu, dia akan ada dulu seorang, dua, tiga orang yang bertempur sama-sama dia. Bukan bertempur sama dia. Tubik orang ni dua orang, tubik orang ni dua orang, dia berlawan. Orang lain tengok. Tu dipanggil mubarazah. Tengok kekuatan. Maka keluarlah 3 orang daripada pasukan Abu Jahal menghadap. 3 orang. Okey, mari 3 orang nak berlakon Perempuan 3, lelaki 3. Keluar 3 orang. Nabi dah panggil lagi nak suruh siapa keluar. Tiba-tiba keluar 3 orang budak daripada Ansar. Ni kita cerita dalam kitab sejarah. Tiba-tiba keluar 3 orang budak daripada golongan Ansar. Bukan golongan Muhajirin. Golongan Ansar ni tak pernah pergi perang. Golongan Muhajirin memang set Mekah, set Debel. Golongan Ansar ni hok duduk di Madinah. Maka keluar 3 orang Ansar. Nabi dah panggil keluar 3 orang budak. Budak sangat, pemuda biasa. Tubik-tubik lawan kita orang. Maka yang Nabi pun pelik. Derah keluar budak ni. Siapa pula Nabi lebih kurang gitu. Ada panggil keluar dah Yang Quraisy kafir tadi 3 orang tu, Abu Jahal tak ada 3 orang tu. 3 orang tu keluar. Orang panggil dia. Tengok-tengok. Budak ni nak lawan aku. Dok jadi no fight dia tu. Ya apa dia kata ke Muhammad? Muhammad, dok kamu nak suruh kami lawan budak-budak ni? 3 orang daripada Quraisy tu, nama dia Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Syaibah. 3 orang. Tu adik-beradik, tu anak dara. Anak dara ni. Hak daripada Quraisy tadi tu. Maka Nabi pun suruh masuk. Mong budak-budak, masuk mula. Contoh Nabi suruh masuk barisan mula. Maka Nabi pun panggil siapa untuk berlawan 3 orang tu. Sebab 3 orang tadi yang Quraisy tadi tu, ya khabar dah. Kami tak mau lawan budak, kami nak orang gagah. Kami nak Quraisy. Quraisy lawan Quraisy, Mekah lawan Mekah lah. Dia nak lawan hok kapung dia dulu. Hok berhijrah daripada macam kita, geng-geng kita berhijrah. Natang aku tak puas hati dengan orang tu. Kita berperang dia. Tak kira aku nak lawan hok kapung Padang Kemuting kau. Padang Kemuting lawan Padang Kemuting, tak ambuh orang lain. Panah hati. Maka Nabi pun panggil siapa? Yang pertama Nabi panggil Hamzah bin Abdul Muttalib keluar. Hamzah bin Abdul Muttalib ni siapa? Pak dara Nabi. Tengok, rela mengorbankan saudara terdekat dahulu untuk lawan. Kalau mati lah, syahid lah. Nabi tak panggil hak jauh-jauh, panggil pak dara. Orang panggil dia antara 1-2 dak menang mati. Maka Nabi pun panggil Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi pun panggil Ali bin Abu Talib, dan Nabi panggil Ubay bin Harith. Nabi arahkan kepada tentera Nabi seramai 313 tu, Ali keluar. Nak lawan orang Mekah kan? Nak lawan penduduk Mekah. Ali keluar. Ubay bin Harith keluar. Hamzah bin Abdul Muttalib keluar. Maka orang pun taat kepada Nabi. Terus keluar 3 orang menghadap 3. Ni dipanggil mubarazah. Apabila 3 ni menghadap tuan-tuan, maka mula-mula siapa yang lawan? Hamzah lawan. Hamzah lawan, menang dapat tikang orang Quraisy. Hamzah dapat tikang, Hamzah menang dengan lawangan takbir ramai-ramai, Allahu Akbar. Hamzah menang. Lepas Hamzah, maka Ali pun dapat tikang, Allahu Akbar, tikang menang. Berlawan 2 orang tu menang. Ali menang. Apabila sampai kat Ubay, tuan-tuan, Ubay bin Harith, Ubay menang, tapi dalam masa yang sama Ubay pun kena tikang, kaki kiri putus. Kaki kiri Ubay putus 2 kaki, bukan putus 2 tu. Darah mengalir. Lepas tu umat Islam, Nabi dengan sahabat ambil mula Ubay buat lari. Maka selepas lawan 3 tu, maka berlakulah pertempuran. Allahu Akbar, ramai-ramai pakat berlawan ramai-ramai. Waktu itulah pakat lawan. Nabi lawan ni, bayangkan tengah bertempur ramai-ramai. Tengah-tengah lawang tu lah, tuan-tuan, saya laju sikit lewat dah. Tengah-tengah lawang tu lah tuan-tuan,
Maka memang kita dengar dah dalam Al-Quran, apabila bertempur siapa yang tolong, Allah hantar malaikat daripada langit. Ramai mana? Sehinggalah ada dalam Quran kata mula-mula bi alfin minal malaikah. Mula-mula banyak mana? 1000, 3000 dan akhir sekali bi khamsati alaf, 5000 malaikat. 5000 malaikat turun daripada langit tolong umat Islam. Sahabat yang berlawang pada waktu tu tuan-tuan, pedang nak tikang, Allahu Akbar, nak tikang. Kafir nak tikang Syekh Abu Jahal. Tengah baru nak tikang. Putus dah. Pedang ada sini. Baru nak tikang. Power aku. Hebat pedang aku. Nak tikang putus dah. Teh orang lain pula. Dia pun nak tikang orang lain pula. Allahu Akbar. Putus dah kepala. Wali aku Contohlah. Lain macam. Sahabat pun dia cerita ke Nabi ni. Lepas pada tu lah. Dia cerita ke Nabi. Dia kata ke Nabi. Ya Rasulullah. Anda bukan nak bangga. Anda ni wali rasanya. Dah buat apa pula? Tadi masa perang, saya nak tikang, dah tikang dia putus dah. Hebat anda ni. Power juga. Dia kata ke Nabi. Nabi jawab dia tuan-tuan. Nabi jawab tilkal malaikah tadribu tilkal malaikatul lati tadribu a'naqahum. Bukan mung wak tau. Hak tadi hak mung nak tikang tiba-tiba kepala kapal koreh putus lalu tu malaikat tikang bukan mung. Oh gitu. Sorry. Gitulah cerita je contoh. Malaikat tolong pakat penggal kepala orang kafir Quraisy. 5000 malaikat turun. Tentera Abu Jahal 1000. Nabi 313. Malaikat pula 5000. Oh barang nak lawan 1000. Tapi kalau 1000 tentera Abu Jahal lawan 313, kalau dari segi adab kalah dari segi adab boleh menang dari segi adab, tapi malaikat 5000 pakat tolong. Dan yang mati dalam perang Badar ni tuan-tuan, saya habis rekah dah ni. Yang mati dalam perang Badar ni siapa? Antara yang mati ialah Abu Jahal. Abu Jahal mati ketika perang Badar. Ni Firaun umat pada waktu tu. Mati pada ketika perang Badar. Habis perang Badar tuan-tuan, orang kafir ni 70 orang terbunuh. Memang 70 orang, bukan syahid terbunuh. Syahid untuk orang Islam. 70 orang terbunuh dan 70 jadi tawanan. Nabi dan sahabat dan pegang dan ikat, dak ingat lagi. Yang lain 70 terbunuh, 70 tawanan, hak lain tembak lari balik Mekah. Maka 70 terbunuh, 70 tawanan tu orang kafir. Orang Islam 14 orang syahid. Meninggal lah maksudnya. 14 orang meninggal. Jadi lepas habis perang tuan-tuan, Nabi pun dia bincang dengan sahabat. Dia bincang dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Uthman, dengan Ali. Bincang dia, kita nak buat guana dengan tawanan perang kita 70 orang hok sek-sek Mekah hok sek-sek kafir. Kita nak buat guana Maka Umar pun bagi cadangan. Agak-agak Sayyidina Umar bagi cadangan dia. Nabi tanya, bincang dengan sahabat, kita nak buat guana dengan tawanan kita ni lepas perang Agak-agak Sayyidina Umar jawab dia. Nabi tanya pendapat sahabat, Umar jawab dia macam biasa bunuh lok apa datang tu tinggal apa hidup bunuh biar mampu. Sayyidina Umar tuan-tuan. Tapi cadangan Sayyidina Umar Nabi tak tolak, Nabi dengar dulu. Maka lepas pada tu Abu Bakar kata dia, Abu Bakar baik sikit. Abu Bakar dia kata dia gini siapa nak ambil tawanan ni, orang Mekah kalau nak ambil mula tawanan ni hak kita pegang ni, bayar tebusan. Bayar tebusan boleh ambil mula. Bayar sebab apa? Ni dibenarkanlah pada waktu tu, bayar untuk dapat duit untuk kekuatan umat Islam. Jadi kalau siapa nak bagi ambil bayar. Tebusan antara 1000 hingga 4000 dirham. Kalau tawanan yang miskin macam mana? Mak ayah dia miskin duduk Mekah ada piti. Kafir dah lah, kafir ada piti pula. Contoh. Hak tu nak buat mana? Kalau hak ni Nabi guna set-set ni, hak pandai baca, hak pandai nulis, kena ajar penduduk Madinah, kena ajar baca, ngajar nulis. Ni yang Nabi buat. Okey, maka adalah dengan cadangan Abu Bakar tadi tu, Nabi setuju, maka adalah penduduk Mekah mari ambil semula pak dara dia bayar, mari ambil anak dara, ambil adik-beradik dia, mari tebuh bayar boleh ambil mula. Set-set yang penduduk Mekah ambil tadi tu, maka set-set ni lah tuan-tuan yang boleh balik Mekah tadi. Panah hati kalau walaupun jadi tawanan dah, tapi dapat dibebaskan dengan bayaran oleh keluarga dia, oleh penduduk Mekah.
maka set-set ni hok dilepaskan tadi tu menyusung strategi baru untuk berperang kembali. Panah hati kalau tengok geng-geng dia ramai mati, dia balik Mekah, set-set ni juga susung strategi baru, ajak orang lain pula, maka terjadilah perang yang berlaku setahun kemudian pada 3 Hijrah, iaitu perang Uhud. Adakah Sayyidina Umar kata masa perang Uhud tu, kata dah dulu patutnya kita bunuh je, tengok kita tak bunuh. Molek-molek ada susun strategi lain untuk peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni rentetan daripada nak balas dendam peristiwa Badar yang dia kalah. Maka set-set mana racang perang Uhud? Set-set tak dia. Hok dilepaskan yang terbusang, bayar balik, rancang benda baru dalam masa setahun. Maka berlakulah perang Uhud. Jadi perang Badar ni umat Islam 313 mencapai kemenangan. Tapi malangnya yang dilepaskan tadi tu, kita jangan kata pula patut dah buat apa gitu, sepatutnya kena Nabi kena ikut yang Sayyidina Umar lah, bunuh lalu senang, tak ada rancangan baru. Lepas berbincang walaupun berlaku benda tu, tak ada dah istilah kata dah kena buat gini. Macam kita mesyuarat AJK masjid contoh, kita kena buat gini lah, maka setuju buat gini. Maka apabila buat gitu ada masalah, kita tak boleh kata dah dulu khabar dah kena buat gini, tengok jadi gitu ya tak boleh Lepas mesyuarat, lepas syura, gitu keputusan, itulah yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun keputusan tu tak jadi mana. Jadi tak boleh orang lain kata dah tak dengar ngak cadangan aku kata dah kan buat 3 kawah, tak cukup. Contohlah. Aku kata dah kan buat 3 kawah, tengok mu buat 2, berderu tak cukup. Tak boleh lah kata gitu selepas mesyuarat. Begitu juga dengan kes tadi. Sayyidina Umar tak kata dah kena bunuh dulu, apa tak bunuh, tengok set dia susun strategi nak perang pula. Tak boleh kata gitu. Sebab apa? Sebab benda tu sudah dibincangkan dan mendapat keputusan. Maka lepas habis perang Badar, set-set yang menjadi tawanan tadi dapat dibebaskan dengan bayaran. Maka set-set dia susung strategi lebih kurang setahun. Maka berlakulah peperangan Uhud. Perang Uhud ni tuan-tuan, umat Islam kalah teruk. Dan Nabi cedera teruk tuan-tuan. Sehingga Nabi patah gigi, kena kaki, cedera sini. Perang Uhud lah peperangan yang paling parah sekali Nabi. Yang paling parah Nabi kena, iaitu peperangan Uhud. Nak suruh sama lah perang Uhud sejam je. Perang Uhud dia sedap. Dia 3 apa panggil dia? 3 pusingan. Pusingan pertama gini, pusingan kedua gini, pusingan ketiga ni. Ni perang Uhud. Jadi cerita perang Uhud suruh start lain dengan cerita dok-dok rasa. Jadi sekadar tu saja untuk hari ni. Jadi fahamkan cerita perang Badar. Saya cerita daripada awal tadi tu. Bukan tengah perang, bukan cerita ceramah perang Badar umat Islam menang 313 lawan 1000 orang, malaikat tolong habis. Ramai orang cerita gitulah. Habis kita tengok perang Badar 313 menang. Saya cerita tadi daripada awal. Sebab apa 313 tu? Rentetan daripada nak pergi sekat sahaja. Dan tak ada kelengkapan. Sebab apa? Sebab nak pergi sekat, nak pergi ambil barang sahaja. Jadi saya sekadar sahaja untuk hari ni. Saya minta maaf banyak, 7.25 dah. Minta maaf, jangan marah Buat nampak muka seorang-seorang tengok tak aku macam singa. Jadi sekadar sahaja untuk hari ni. Jadi hari ni terdapat ilmu tentang perang Badar. Jadi sekadar sahaja untuk hari ni. Saya minta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa, terkurang bahasa. Kalau ada yang tidak faham, saya minta maaf banyak. Ada soalan nak tanya? Saya buka soalan. Tapi kalau tak ada lagi bagus. Siapa tanya 15 minit saya jawab. Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada Tak ada. Okey, insya-Allah kita jumpa pada kuliah bulanan akan datang. Yang ni bulan puasa lepas raya, lepas dah minggu ketiga rasanya Jumaat. Mungkin bulan sekali lagi kita akan jumpa lagi. Saya akan sambung yang kuliah mula-mula dulu, hok gantung. Tuan-tuan dah ingat ada rasanya Hok mana Ustaz? Memang dah ingat Saya dirimu dah ingat rasa. Okey, jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Saya minta maaf banyak sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.